Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi topik pembelajaran seterusnya 2.1.6 penyediaan anggaran kos. Alright. Baik, jadi cikgu cuba dalam tempoh 20 minit untuk habiskan subtopik ini. Dia sebenarnya kalau penerangan dia agak panjang, tapi cikgu cuba untuk cakap secepat mungkin untuk supaya masanya tidak terlalu lama. Okey, baik, jom. Alright, baik. Untuk penyediaan anggaran kos, awak kena tahu yang pertama sekali ada dua kaedah yang kita boleh guna untuk menyediakan anggaran kos. Baik, kaedah yang pertama ialah kaedah unit. Baik, dalam soalan kalau dia berkata senaraikan dua kaedah yang digunakan untuk menyediakan anggaran kos, awak boleh ingat kaedah yang pertama kaedah unit, kaedah yang kedua ialah kaedah SMART. Baik, kaedah yang pertama kaedah unit. Macam mana kaedah unit ini? Baik, secara ringkasnya cikgu nak bagi awak faham. Untuk kaedah unit ini, kita akan buat anggaran sahaja. Anggaran mengikut kuantiti ataupun perkhidmatan. Awak ada sebuah produk. Katakan awak punya produk ialah sebuah kerusi kan. Baik, awak ada sebuah kerusi. Okey, jadi untuk kerusi yang awak ada ini, kita cuma buat anggaran. Okey, daripada bahan yang awak guna, daripada cara pembinaan, kita cuma anggarkan. Nilai dia tak mahal, dalam RM15 sahaja sebiji. Okey, sebuah kerusi RM15 sahaja. Baik, jadi dengan nilai dia RM15, maksudnya kos pembinaan dia lah. Kita pun anggarkan juga berapakah bilangan yang kita nak jual pada waktu itu. Ataupun kita nak buat, ataupun permintaannya berapa banyak pada waktu itu. Kan, katakan 20 biji saja yang kita nak buat pada waktu itu. Jadi kita darab lah. 20 darab dengan 15, dapatlah RM300. Jadi inilah dia punya anggaran kos yang awak akan guna untuk hasilkan 20 buah kerusi. Yang mana nilai dia yang satu kerusi yang awak anggarkan dengan bahan dia simple saja, guna kayu, guna paku biasa, RM15 satu biji. Satu buah kerusi kan. Jadi RM300. Alright, boleh faham? Okey, jom ke seterusnya. Konsep SMART. Okey, anggaran kos yang seterusnya kita menggunakan konsep SMART. S-M-A-R-T. Dalam soalan yang pertama sekali dia boleh tanya, S tu apa benda? Spesifik ke? School ke? Sains ke? Jadi awak perlu tahu. S spesifik, M measurable, A attainable, R realistic dan juga time bound. Baik, kita akan cuba tengok satu persatu apa yang dimaksudkan dengan spesifik seterusnya. Baik. S, yang pertama sekali, awak perlu tetapkan S, tujuan projek. Setiap projek mesti ada tujuan dia. Setiap produk ada tujuan dia. Baik, contohnya macam gini. Kita nak cuba hasilkan sebuah bingkai gambar. Okey, bingkai gambar. Awak nak buat sebuah bingkai gambar. Jadi, bingkai gambar ni untuk awak letak gambar lah. Kan? Jadi, tujuan dia untuk apa? Tujuan kita untuk dia hiasan di dinding dan juga meja tulis. Alright. Baik, jadi bilangan yang kita nak buat sekarang ni berapa? Untuk permulaan, kita tak nak buat banyak. Kita nak buat 100 unit saja. Jadi ingat, sekarang ni kita nak buat bingkai gambar ini sebanyak 100 unit. 100 unit. Ingat sebab lepas ni, kita punya pengiraan selepas ini akan berdasarkan nilai 100 unit ini. Baik, jadi ingat, ni 100 unit. Kita nak buat 100 unit. Jadi sasaran dia kepada guru, pelajar dan lain-lain. Sasaran. Awak punya produk mesti ada sasaran. Tak kisahlah. Cikgu, saya nak buat kasut. Kasut ada sasaran dia. Awak buat kasut kan. Macam mana kasut? Macam ini lah, lebih kurang kan. Macam stocking. Tak ada masalah. Okey, baik. Jadi kasut yang awak buat. Aku nak buat kasut. Nak buat kasut pattern apa? Sebab pattern yang awak nak buat itu akan menjelaskan sasaran apa. Kalau macam gini, untuk lelaki dewasa. Kalau kasut yang tumit tinggi ni, kasut tumit tinggi, okey, untuk perempuan. Umurnya 20 hingga 35 mungkin. Okey, jadi kalau kasutnya kecil, ada bunyi, itu sasaran dia untuk kanak-kanak. Mesti ada sasaran produk awak. Okey, baik. S, dah. Maksudnya ada tujuan. M. Baik, M ni panjang sikit cerita dia. Okey, M. Untuk M, awak perlu jelaskan kos-kos
yang terlibat. Jadi yang paling penting perlu ingat dia punya formula dia, iaitu kos pengeluaran ataupun kos modal bersamaan dengan kos bahan, okey, tambah dengan kos upah tambah dengan kos overhead. Dalam soalan paling senang, dia akan tanya yang manakah antara berikut merupakan formula untuk mengira kos pengeluaran ataupun kos modal. Jadi ingat yang ini ingat. Okey, baik. Jadi seterusnya kos pengeluaran tadi ataupun dalam soalan dia boleh tanya kos modal bersamaan dengan kos bahan. Apa sahaja bahan yang awak guna untuk hasilkan bingkai gambar tadi? Jelaskan. Kayu. Kan? Kayu yang awak pakai. Mungkin ada beberapa jenis kayu. Sebab kayu dia ada kayu yang besar, ada kayu yang kecil. Yang kayu yang besar ni ada saiz dia. Kayu yang kecil ni pun ada saiz dia. Ada bilangan yang awak pakai. Jelaskan semua sekali. Papan lapis, paku, cat, glue, kertas las. Ini semua bahan-bahan mentah yang awak guna. Jadi jelaskan. Baik, jadi ini contoh pengiraan jumlah kos bahan. Baik, jadi 100 kayu bersaiz ini, 100 keping yang kita perlukan dengan harga 1 unit RM3 dapatlah 300. Yang ini kayu bersaiz 10 darab 20 darab 200. 100 unit yang kita perlukan, harga seunit RM1, jadi 100. Total lah semua sekali, dapatlah 1404. Jadi awak harus ingat, 1404 ni bukan kos bahan untuk satu bingkai gambar. 1404 ini ialah kos bahan untuk 100 unit. Kos bahan untuk 100 unit. Jadi ingat dia punya tu. Tak apa, yang tu tak apa. Kita selesaikan selepas ini. Baik, jadi kos yang seterusnya ialah kos upah. Baik, tadi dah jelaskan kan. Kos pengeluaran sama dengan kos bahan tambah kos upah. Okey, yang ini 1404 tambah dengan kos upah. Kos upah, formula dia, bilangan pekerja, maksudnya awak nak buat bingkai gambar itu berapa bilangan pekerja yang awak pakai. Katakan 3 orang sahaja. Darab dengan berapa jam dia bekerja dalam hari itu. Kan, katakan dia mula kerja pukul 8 pagi. 8 sampai pukul 1 tengah hari. 8, 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam sahaja. Maka darab 5 jam. Darab dengan kadar upah 1 jam. Kan, 1 jam awak kata RM10 cukup. Okey, RM10 cukup. Alright, darab dengan bilangan hari yang dia akan guna untuk kerja untuk siapkan 100 keping bingkai gambar tadi. Jadi, darab dengan bilangan hari, maka 2 hari yang dia perlukan untuk siapkan bingkai gambar tadi. Maka darablah 3 darab dengan 5, darab dengan 10, darab dengan 2. Maka dapatlah RM300. Baik, jadi kos upah RM300. Jadi RM1,400, RM4 tambah RM300. Kos yang ketiga, tambah kos overhead. Baik, kos overhead ni apa benda pula? Sebelum saya jelaskan yang pengiraan tu, saya jelaskan dahulu. Kos overhead ialah kos yang terlibat yang secara sampingan ataupun secara tidak langsung dalam penghasilan awak nak hasilkan bingkai gambar tadi, ada kos yang terlibat secara tak langsung. Okey, ataupun kita boleh panggil secara kos sampingan. Alright, contohnya seperti apa? Dalam kita nak buat bingkai gambar tadi, kan? Kita juga ada guna elektrik. Kita ada mungkin nak potong kayu guna mesin tu kan. Jadi kita ada bil elektrik. Kita ada bil air. Kan, nak basuh tangan, nak basuh alat, nak basuh tu semua. Okey, bil telefon, kos pengangkutan, sewa tapak. Yang paling penting dalam soalan, kalau dia bagi awak banyak-banyak list, dia suruh awak cari yang mana kos bahan, yang mana kos overhead. Awak ingat, bil elektrik, kos overhead. Bil air, bil telefon, kos pengangkutan, sewa tapak.
Okey, itu ialah cost overhead. Alright. Jadi untuk dalam situasi ini, cikgu cuma biasanya dia tak ambil semua. Biasanya dia akan letak cost overhead yang terlibat ialah bil telefon, bil air dan juga bil elektrik. Jadi dalam situasi ini cikgu cuma ambil dua sahaja, iaitu kos elektrik dan juga kos air. Jadi total kos elektrik RM30, kos air RM2, totalnya RM32. RM32. Baik. Jadi kita tekan sini Alright. Baik. Jadi jumlah kos pengeluaran bersamaan dengan kos bahan tadi 1404 tambah kos upah RM300 tambah kos overhead RM32, maka dapatlah kita di sini kan 1404 tambah 300 tambah 32 dapatlah 1736. Alright. 1736 RM1736. Ini kos pengeluaran untuk 100 unit ingat, untuk 100 unit bingkai gambar. Jadi kalau untuk 1 unit, berapa dia punya kos pengeluaran dia ataupun kos modal dia, macam mana cara nak buat? Bahagi sahaja. Betul Jadi 1736 bahagi dengan 100 bersamaan dengan RM17.36 untuk satu Okey, untuk satu bingkai gambar. Nanti jangan pula nanti awak dalam soalan lain kau pergi bahagi juga dengan 100. Jadi tengok berapa bilangan yang dia nak buat. Yang ini 100 cikgu dah jelaskan tadi. Kita nak buat 100 keping. Tengok di awal tadi kan. Nanti dalam soalan lain, harga kos pengeluaran lain kan. Tiba-tiba awak pergi bahagi juga dengan 100. Tengok bahagikan dengan berapa bilangan yang dia nak buat. Okey, baik. Jadi, attainable. Boleh dilaksanakan dan dicapai. Dia melibatkan kos jualan, tolak kos modal, tolak bersamaan dengan keuntungan. Maksudnya awak punya pengiraan ini, awak punya kos-kos yang terlibat ini, dia relevan dia punya tu kan. Okey, baik. Jadi, kos jualan. Cikgu nak ajar awak bagaimana untuk cari kos jualan. Okey, kos jualan, formula dia bersamaan dengan kos modal ataupun kos pengeluaran tadi tambah dengan peratus keuntungan. Okey. Baik, jadi kos modal tadi yang tadilah RM17.36 yang ini. Yang ni kos modal untuk satu ni, untuk satu produk. Okey. Jadi tambah dengan peratus keuntungan ni bergantung kepada awak. Awak nak letak berapa peratus keuntungan? Katakan nak letak 100% keuntungan. Boleh? Nak letak 30%? Boleh? Ataupun up sikit, 80%? Boleh? Tak ada masalah. Peratus keuntungan bergantung kepada awak yang develop produk tersebut. Okey. Katakan saya ambil peratus keuntungan, 100% keuntungan kan? 100% keuntungan daripada harga modal. Darab dengan RM17.36. Maka dia punya peratus keuntungan dia 100% daripada harga modal dapatlah RM17.36. Maka RM17.36 tambah dengan RM17.36 100% keuntungan. Kita tambah sini Okey, 17.36. Okey, 12 7 RM34.72. RM34.72. Ini ialah apa? Ini ialah kos jualan. Alright, baik. Jadi 100% keuntungan. Kalau cikgu saya tak nak 100% cikgu. Banyak sangat untung. Saya nak 50 cukup. 50%. Jadi awak tambahlah. Kan kos jualan dia, kos modal RM17.36 tambah dengan 50%. 50% maksudnya 50/100 darab dengan RM17.36. Okey, ni darab mungkin dapat RM8 lebih. 8 something. Dapatlah dekat sini dia punya berapa dia punya nilai dia.
Alright, baik. Jadi ini peratus keuntungan. Berapa peratus yang awak nak ambil daripada keuntungan tadi? Daripada harga modal kan tadi. Berapa peratus? Katakan 100%, katakan 50%, 60%, tu bergantung. Okay, baik. Dah cukup. Okay, baik. Jadi kat sini, kos jual attainable ni boleh dilaksanakan ada capai. Kos jualan dia makanya tadi RM34. Okey, RM34.72. 34.72 tolak 1 kos modal RM17.36, maka awak akan dapat keuntungan RM17.36. Kalau awak jual satu bingkai gambar, awak akan dapat untung RM17.36. Ni satu terjual. Satu terjual untung RM17.36. Kan? Kaya. Alright, baik. Jadi seterusnya art realistik. Okey, baik. Cikgu tengok yang ni Okey, baik. Realistik. Sesuaian dengan kehendak pelanggan. Maksudnya produk yang dihasilkan memenuhi kehendak pelanggan melalui perbandingan harga produk yang ada di pasaran. Jadi awak nak hasilkan produk, awak kena buat perbandingan yang produk-produk yang dah ada di pasaran. Awak buat bingkai gambar. Tengok bingkai gambar yang awak buat itu mesti dah ada perbandingan dengan bingkai-bingkai gambar yang dah ada di pasaran. Okey, tengok dia punya kualiti dia, tengok harga dia macam mana. Sama juga kalau kita nak buat kereta, kan? Awak nak buat kereta. Kereta yang awak nak buat itu mesti dah ada dia punya target dia. Okey, target customer dia, kan? Kalau katakan kita punya target customer pada customer yang bergaji 1,500 hingga 2,000. 4 seat. Jadi dia punya nilai harga dia janganlah sampai 80,000. Tak logik lah, kan? Jadi mesti dalam range 40,000, 38,000. Kalau kita tengok kan kereta yang ada dekat pasaran, Viva, kereta katakan kereta apa Proton Saga tu, Proton Saga, kan? Dia punya nilai-nilai harga dia lebih kurang walaupun dia berbeza dengan dia punya jenama, kan? Alright, jadi kecuali kita punya sasaran kita memang untuk yang bergaji 8,000 ke atas. Kita punya produk pun mesti lebih, kualitinya mesti lebih. Harganya pun mesti lebih. Dia mesti realistik lah. Okey, R maksudnya realistik. SMAR. Okey, baik. T lah sekali. Okey, baik. T. Tengok yang ni. Okey, baik. Produk dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kan? Sebab kita nak hasilkan produk, kita dah buat jadual kerja apa benda semua tu, kan? Kita dah buat jadual kerja. Produk ni mesti siap dalam tempoh 2 minggu. Maksud tempoh masa dia 2 minggu. Sumber keuangan. Okey, awak punya syarikat, kan, katakan. Sumber keuangan awak mesti awak dah tahu. Okey, aku punya ni mesti tak boleh lebih daripada RM100,000. Ni RM100,000 katakan. Jadi sumber keuangan tu je yang awak ada. Sebab sumber keuangan ni, okey, kalau kita dah buat dah habis RM100,000, kan? RM100,000 ni dah habis, kan? Dah habis. Maka dia akan mencacatkan banyak benda, kan? Dia punya kat situ. Okey, baik. Jadi tidak sumber keuangan yang diperlukan tidak melebihi kos yang dianggarkan. Right? Baik. Jadi kos yang kita anggarkan nak jual dalam tempoh, nak jualnya RM50. Jadi sumber keuangan ni yang kita guna buat beli modal apa semua tu terpaksa jadikan dia punya, nak jual tak boleh jual RM50, nak mesti jual RM80. Tak boleh macam gitu. Alright. Baik. Jadi kat sini T tempoh masa siap ini mesti dipatuhi, dan juga dia punya contohnya macam gini lah. Buat rumah macam gini, simple, 3 bulan siap. Buat rumah banglo besar sikit, kan? 6 bulan siap, kan? Jadi sumber keuangan yang paling penting, jangan sumber keuangan tu melebihi kos yang telah awak anggarkan. Anggarkan macam gini, kan? Rumah ni RM100,000 mesti siap. Yang ni RM200,000 mesti siap. Jangan yang ini RM100,000 baru siap dia punya dinding. Bumbung tak masuk lagi. Jangan macam gitu. Okey, baik. Jadi awak punya sumber keuangan boleh dapat daripada, kalau contohnya nak buat rumah ni, daripada simpanan sendiri, pinjaman ahli keluarga. Kalau rumah yang besar sikit ni, mungkin simpanan awak, daripada pinjaman keluarga dan
paling senang kita boleh pinjam bank lah. Okey, baik. Jadi tamat kat situ kita punya topik pembelajaran 2.1.6. Jadi awak boleh jelaskan ada dua kaedah, iaitu kaedah unit, kaedah yang kedua kaedah SMART. S-M-A-R-T. Cikgu dah jelaskan tadi. Jadi cikgu harap awak boleh laksanakan kerja rumah nanti. Cikgu cuba cakap secepat yang boleh supaya masa tak lama. Jadi jaga diri, kekal selamat dan utamakan kesihatan. Alright. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.